Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Beaufort dan Penampang semakin berkurangan. Setakat 8 malam, 389 penduduk daripada 123 keluarga berteduh di 4 PPS. 3 PPS dibuka di Penampang iaitu Kompleks Sukan Penampang, SK St. Paul Kolopis dan Dewan Hugon Siau. Manakala di Beaufort, penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagon. Banjir kali ini menjejaskan 22 kampung iaitu 14 di Penampang dan 8 kampung di Beaufort. Penjagaan alam sekitar perlu diberi keutamaan. Ia susulan kejadian banjir, tanah runtuh dan kerosakan jambatan yang kerap berlaku ketika musim hujan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menegaskan usaha memelihara hutan dan sungai secara berterusan mampu menjadi benteng semula jadi dalam menghadapi impak perubahan iklim sekaligus mengurangkan risiko bencana. Kita cuba mengurangkan bebanan mereka. Kita cuba meminta supaya jalan itu diperbaiki, jambatan itu dibina semula dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah mengingatkan masyarakat kita supaya menjagakan sekitar kita dan sungai-sungai kita. Sebab punca kebanjiran ini ada kaitan dengan perubahan iklim dan kerusakan sekitar kita. Lawatan kerja Datuk Jeffrey ke kawasan terjejas banjir di Keningau baru-baru ini turut membuka mata banyak pihak tentang kesan buruk pembalakan haram dan pembuangan sampah ke sungai. Beliau menggesa masyarakat mengurangkan penggunaan plastik, menjaga kebersihan sungai serta memelihara ekosistem bagi memastikan keseimbangan alam terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mempengerusikan masyarakat tergempar di Sri Gaya susulan gangguan bekalan elektrik di pantai timur Sabah semalam. Punca kejadian dikenal pasti akibat menara Kolopis segali runtuh akibat tanah runtuh di Kampung Sarapung, Penampang. Ketua Pegawai Operasi Sabah Electricity, Insinyur Muhammad Yusman Nizam memaklumkan pasukan krisis SE kini berada di lokasi dan kerja-kerja pemulihan dijangka siap dalam 2 hari bergantung kepada cuaca. Datuk Haji Ji mengarahkan SE agar berhati-hati dalam kerja pemulihan serta memaklumkan perkembangan semasa kepada rakyat selain memantau rapi situasi terutama dengan cuaca tidak menentu ketika ini. Peningkatan kutipan hasil negeri ke tahap tertinggi bukti keutuhan dan keberkesanan pentadbiran Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Sabah berjaya merekodkan peningkatan hasil daripada 5.49 bilion kepada 6.84 bilion tahun lalu. Menurut timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, ia merupakan satu lonjakan ketara hasil pelaksanaan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Hasil negeri yang memberansangkan ini membolehkan pelaksanaan pelbagai inisiatif untuk rakyat termasuk Rumah Mesra SMJ, Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan Bantuan Tunai Rakyat Sabah. Sektor minyak dan gas pula menjadi penyumbang utama dengan penumbuhan SMJ Energi Sendirian Berhad yang melonjakkan pendapatan daripada hanya 50 juta kepada 5.1 bilion. Inisiatif ini turut membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan serta menarik pelaburan antarabangsa sekaligus memperkukuh daya saing Sabah sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini. Datuk Joachim yang juga Adun Kundasang berucap sempena Jubli Perak 25 tahun Pesta Kubis 2025 di pentas budaya Kundasang. Yang di-Perdana Negeri Sabah Tun Musa Aman berkenan menyempurnakan lafaz perasmian Pesta Kubis 2025. Pesta Kubis yang dianjurkan sejak 1997 kini menjadi simbol kejayaan masyarakat pertanian di kaki Gunung Kinabalu. Sambutan ulang tahun ke-25 pesta ini disurikan dengan upacara memotong kek Jubli Perak oleh Tun Musa. Antara acara kemuncak penyampaian Anugerah Usahawan Muda, Anugerah Ibu Peladang dan Anugerah Peladang Jaya.
Penerima anugerah terdiri daripada penduduk tempatan yang cemerlang dalam keusahawanan dan penanaman kubis, sekaligus membuka peluang pekerjaan khususnya kepada golongan belia dan merancangkan pertumbuhan ekonomi kundasang. Semangat patriotisme di daerah Beaufort terus disemarakkan meskipun sebahagian kawasan masih dilanda banjir. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa berkata, penganjuran program Malaysiaku Merdeka sempena sambutan Hari Malaysia 2025 peringkat kampung Mentulut berlangsung meriah. Ini adalah merupakan sesuatu yang terbaik dalam kita memastikan kita mengingati perjuangan pemimpin-pemimpin masa lalu dalam memperjuangkan negara kita ini membebaskan diri daripada belenggu penjajahan. Beliau ditemui RTM dalam program Malaysiaku Merdeka sempena sambutan Hari Malaysia di Dewan Perpaduan DHRM, Kampung Mentulut, Beaufort. Cabaran banjir tidak melemahkan semangat rakyat, sebaliknya mengukuhkan nilai perpaduan dan cintakan tanah air. Antara pengisian program termasuk konvoi bermotosikal lebih 100 buah motosikal, pertandingan busana kanak-kanak dan pertandingan cipta replika merdeka. Walaupun dalam suasana banjir yang bertembung dengan air pasang besar, namun semangat masyarakat kampung yang sentiasa inginkan keceriaan, kemeriahan dan sentiasa beraktiviti yang positif amat menggalakkan. 11 ketua isi rumah KIR yang terjejas akibat kebakaran rumah kongsi di Tanjung Batu Tengah Tawau memohon penempatan di projek perumahan rakyat PPR. Kebakaran awal pagi Jumaat lalu menyebabkan kesemua mangsa kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kita harapkanlah ihsan daripada pihak APT kalau ada unit yang kosong lah. Kita ucapkan takziah kepada mangsa-mangsa ini dan kita doakan agar mereka sentiasa tabah dalam menghadapi dugaan dan cabaran ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan kebajikan kepada mangsa di Masjid Al-Aman Tawau. Bantuan meliputi barangan keperluan asas daripada JKM, wang tunai daripada Pejabat Adun Tanjung Batu serta kotak permulaan makanan KPM daripada NATMA yang disalurkan melalui IPM. Menurut Datuk Suryadi, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau telah bersidang dan MPT kini sedang memantau kesemua mangsa untuk ditempatkan sementara di unit PPR kosong yang sesuai. Dalam masa sama, tempoh operasi Pusat Pembinaan Sementara PPS yang sepatutnya tamat hari ini akan dilanjutkan 3 hari lagi sehingga Khamis. Renangan sejauh 4 km dengan tangan dan kaki berkari. Bunyinya mustahil tapi itulah yang berjaya dilaksana Muhammad Iqmil Fawis Muhammad Hanif di perairan Universiti Malaysia Sabah UMS. Renangan luar biasa ini bermula dari JT UMS, menghala ke Pulau Sepanggar dan berakhir di Pantai Kemudi Ilmu at Odek UMS sebagai sebahagian daripada program Road to World Record Tour. Usaha ini bukan sekadar cabaran peribadi tetapi satu simbol keberanian, perpaduan dan semangat Malaysia. Pusat Penyelidikan Ekonomi Biru dan Keselamatan Maritim UMS menjadi penganjur utama sekaligus mempromosi Odek sebagai destinasi pelancongan dan platform pemeliharaan laut. Rasanya first time di Malaysia ini dan program ini dianjurkan sempena Road to World Tour dia. Jadi UMS telah dipilih sebagai tempat trainingnya yang pertama. Jadi sebenarnya sudah break of record sudah. Berusia 51 tahun bagi Muhammad Iqmil, renangan bergari bukan sekadar rekod namun satu mesej kepada dunia, semangat Malaysia tiada yang mustahil. During the swim, everything went as smooth as silk, semuanya berjalan dengan baik. I had good escort yang baik, yang I felt so safe and sound during my swim. That's the most essential, supaya kita tak distract kan as a swimmer kan, because kita punya distance kita agak long, so it is absolutely essential for us as a professional swimmer to feel safe. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arbain. Malaysia Madani, rakyat disantuni.